ليش؟ ما أدري. بدنا خشب، بدنا جوادر، بدنا كل شيء. لقمت الخبز ما نلقاه، بدنا حطب مازوت جوادر. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azmir bin Nur Azman, pemegang nombor kad matrik 2023452576. Pada hari ini, saya bersama ahli kumpulan ingin mengulas tentang isu semasa berkenaan dengan badan bukan kerajaan yang digelar Aman Palestin. Saya, Muhammad Azmir bin Nur Azman, akan mengulas sedikit tentang sejarah penubuhan Aman Palestin. Aman Palestin adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan Malaysia yang giat memberi bantuan kecemasan, kebajikan dan kemanusiaan kepada rakyat Palestin, Lubnan dan Syria dalam bentuk projek-projek amal, hasil kutipan dan sumbangan daripada orang ramai. Aman Palestin mula beroperasi pada akhir 2004 sebagai inisiatif untuk membantu dan menyalurkan sumbangan serta menjaga kebajikan dan hak kemanusiaan rakyat Palestin. Aman Palestin sentiasa berusaha memastikan setiap ringgit yang didermakan oleh rakyat Malaysia tidak sahaja sampai, malah kesemua bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin di Palestin. Pada 3 hari bulan Januari 2006, pendaftaran Aman Palestin telah diluluskan secara rasmi di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dengan nama Aman Palestin Berhad sebagai sebuah syarikat tidak berkeuntungan bagi membantu rakyat Palestin secara kolektif, terancang, berterusan dan berkesan. Sejak dilancarkan program Aman Palestin, telah diteruskan di bawah kerajaan yang berbeza dan pelbagai aktiviti amal dan pengumpulan dana telah diadakan untuk menyokong rakyat Palestin. Bantuan ini melibatkan kerjasama antara kerajaan, badan kebajikan dan masyarakat Malaysia secara am. Penubuhan Aman Palestin di Malaysia adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang memerlukan, terutamanya di wilayah Gaza yang sering kali mengalami konflik dan kesulitan kemanusiaan. Beberapa objektif utama dari insentif ini termasuk: yang pertama, bantuan kemanusiaan. Memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik, termasuk menyediakan makanan, ubat-ubatan dan bekalan perubatan. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, membantu dalam pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur asas seperti sekolah, pusat kesihatan dan kemudahan awam lain di wilayah Palestin. Yang ketiga, advokasi hak asasi manusia, menjalankan aktiviti advokasi untuk meningkatkan kesedaran antarabangsa tentang situasi di Palestin dan memperjuangkan hak asasi manusia rakyat Palestin. Dan yang terakhir, bantuan kemanusiaan, memupuk hubungan dan kerjasama dengan pihak antarabangsa untuk menyokong usaha penyelesaian konflik Israel-Palestin dan mendapatkan sokongan peringkat global. Assalamualaikum, saya Muhammad Nur Izan ingin membentangkan subtopik berkenaan masalah yang dihadapi oleh Aman Palestin. Yang pertama, kesukaran mendapatkan dana. Aman Palestin Malaysia mungkin menghadapi cabaran dalam mengumpul dana yang mencukupi untuk menyokong projek-projek kemanusiaan mereka di Palestin. Seterusnya, isu logistik. Menyalurkan bantuan ke wilayah-wilayah yang terjejas di Palestin boleh melibatkan isu-isu logistik seperti kelewatan penghantaran dan keperluan koordinasi yang kompleks. Seterusnya, cabaran keamanan. Konflik yang berterusan di kawasan tersebut boleh mencipta cabaran keamanan yang boleh mempengaruhi usaha menyampaikan bantuan dan bantuan kemanusiaan. Seterusnya ialah kawalan politik. Aman Palestin Malaysia mungkin menghadapi kawalan politik baik di peringkat domestik maupun antarabangsa yang boleh mempengaruhi keberkesanan usaha mereka. Yang kelima, penyampaian bantuan ke komuniti terjejas. Mencapai komuniti yang paling terjejas dan memastikan bantuan mencapai sasaran yang tepat boleh menjadi cabaran.
terutamanya dalam konteks kompleks dan ketidakkestabilan politik. Yang keenam, kesedaran dan sokongan masyarakat. Meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia dan mendapatkan sokongan yang berterusan untuk usaha kemanusiaan mereka mungkin menjadi cabaran. Yang terakhir, pengurusan sumber dan projek. Pengurusan sumber daya secara efisien dan keberkesanan pelaksanaan projek-projek kemanusiaan merupakan aspek penting yang mungkin memerlukan penekanan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Akmal bin Abdul Rahman, matriks nombor 2023245698 akan menerangkan mengenai faktor permasalahan yang dihadapi oleh Aman Palestin. Faktor permasalahan pertama yang dihadapi oleh Aman Palestin ialah kesukaran untuk mendapatkan dana. Hal ini kerana ekonomi yang tidak stabil di Malaysia atau keadaan ekonomi yang memerlukan rakyat Malaysia untuk menyimpan lebih banyak wang untuk kegunaan peribadi. Selain itu, persaingan dengan organisasi kemanusiaan lain atau punca-punca lain yang mungkin mendapat lebih banyak perhatian dan sokongan daripada masyarakat. Faktor yang kedua pula ialah isu logistik. Sempadan yang terkawal ketat oleh pihak berkuasa atau kesukaran untuk memperolehi keizinan dan kebenaran untuk memasuki kawasan konflik. Infrastruktur logistik yang mungkin rosak atau terbatas akibat konflik menyulitkan lagi proses pengangkutan dan penyampaian bantuan. Faktor yang ketiga ialah cabaran keamanan. Hal ini kerana risiko keselamatan yang tinggi bagi kaki tangan dan sukarelawan semasa melakukan operasi di kawasan konflik atau terjejas. Keperluan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan pihak-pihak konflik untuk menjamin keselamatan semasa penyampaian bantuan. Faktor yang keempat ialah kawatan politik. Tekanan dari pihak-pihak yang mempunyai pandangan politik yang berbeza dan mungkin tidak bersetuju dengan usaha kemanusiaan di Palestin menyukarkan lagi untuk menjaga keseimbangan politik yang baik di peringkat domestik dan antarabangsa agar usaha kemanusiaan tidak terjejas dengan tekanan politik. Faktor yang kelima pula ialah penyampaian bantuan ke komuniti yang terjejas. Sistem pengawalan ketat oleh pihak berkuasa tempatan yang mungkin melibatkan prosedur yang rumit dan memakan masa. Perubahan dinamik kawasan yang boleh menyebabkan perubahan dalam kawalan terhadap kawasan yang memerlukan bantuan menjadikan perancangan penyampaian bantuan lebih mencabar. Faktor yang keenam, kesedaran dan sokongan masyarakat. Perlunya pendekatan kreatif dan berkesan dalam mengedarkan maklumat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesedaran tentang isu Palestin. Menyelaraskan usaha untuk pemasaran sosial dan kempen penyedaran untuk memastikan penyampaian mesej yang kuat dan berkesan. Faktor yang terakhir, pengurusan sumber dan projek. Pelatihan dan pemilihan tenaga sumber yang tepat untuk memastikan pengurusan sumber dan pelaksanaan projek berjalan dengan lancar. Keperluan untuk mengadaptasi strategi pengurusan projek kepada keadaan yang berubah-ubah dengan mempertimbangkan keadaan politik dan keselamatan di Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Khairul Anwar bin Hassan akan membentangkan subtopik berkenaan kesan dari permasalahan yang dihadapi Aman Palestin. Yang pertama,
kekurangan dana untuk membantu rakyat Palestin, Yaman, Syria dan Lebanon yang menghadapi kesusahan dan konflik. Yang kedua, kehilangan kepercayaan dan sokongan orang ramai terhadap NGO tersebut dan usaha kemanusiaan yang dijalankannya. Yang ketiga, kemungkinan tindakan undang-undang terhadap individu-individu yang terlibat dalam penyelewengan dana tersebut. Dan seterusnya, yang keempat, kekeliruan dan kebimbangan di kalangan penderma, pekerja dan rakan kongsi NGO mengenai status dan masa depan organisasi tersebut. Dan seterusnya, yang kelima, kesukaran untuk menyampaikan bantuan makanan, perubatan, pendidikan dan pembangunan kepada rakyat Palestin. Selain itu, kepada rakyat Yaman, Syria dan Lebanon yang memerlukan. Yang seterusnya, yang keenam, kekurangan dana dan sumber untuk menjalankan projek-projek amal dan kempen-kempen kesedaran di dalam dan luar negara. Dan terakhir sekali, yang ketujuh, kehilangan reputasi dan kredibiliti Aman Palestin sebagai sebuah NGO yang berdedikasi untuk membela nasib rakyat Palestin dan negara-negara lain yang terjejas. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Wilta Kasim akan membentangkan subtopik berkenaan langkah-langkah penyelesaian yang perlu diambil dalam menangani isu Palestin. Antara langkah-langkahnya adalah keamanan bagi semua pihak yang terlibat perlulah diutamakan dan hak asasi manusia perlulah dilindungi di seluruh wilayah. Seterusnya, rundingan damai yang mana melibatkan kedua belah pihak yang terlibat perlu melakukan rundingan dalam mencari penyelesaian. Proses ini boleh melibatkan pengantara atau organisasi antarabangsa. Yang ketiga ialah idea penyelesaian dua negara, iaitu mewujudkan dua negara yang berasingan untuk Israel dan Palestin. Selain itu, langkah penyelesaian pemulihan ekonomi dan pembangunan perlu diambil kira. Pembangunan ekonomi di wilayah Palestin perlu diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mewujudkan kestabilan. Seterusnya, bagi pelarian Palestin, penduduk Palestin yang terjejas perlulah diberikan pampasan yang adil. Selain itu, pendekatan antarabangsa juga perlu diambil kira. Pelibatan dan sokongan masyarakat antarabangsa dalam usaha menyelesaikan konflik ini amat penting. Organisasi dan negara antarabangsa boleh memainkan peranan penting dalam pengantara dan sokongan. Sekian, terima kasih.